Suara akar umbi ni biasanya ramai yang tak berapa peduli sangat. Sebab itu dalam episod bersama Wan Saiful pada minggu ini, saya akan berbual bicara dengan seorang individu. Beliau merupakan seorang pemimpin masyarakat, tokoh setempat yang banyak memberi khidmat bakti, tapi sejarahnya panjang. Ada yang agak gelap sikit, kemudian berhijrah kepada khidmat bakti yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi ikuti pandangan-pandangan beliau dalam sesi bersama Wan Saiful pada minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama dengan saya Wan Saiful Wanjan dalam program Bersama Wan Saiful. Sebuah program bicara santai, sembang-sembang, berbual-bual dengan tetamu jemputan yang kita jemput khas untuk membincangkan topik-topik yang terpilih. Pada minggu ini kita membincangkan topik hijrah satu perjuangan sebenar. Dan saya rasa tetamu kita ni kalau tuan-tuan tengok selepas ini pasti ramai yang kenal, terutama mereka yang bergiat dalam bidang NGO dan kebajikan di ibu kota Kuala Lumpur terutamanya. Sebelum kita bertemu ramah dengan beliau, apa kata kita lihat video ringkas sebagai pengenalan. Ya, jadi itu video ringkas mengenai beliau dan bersama-sama dengan saya Encik Fazil Muhammad Dali atau lebih dikenali sebagai ayahanda Cik Ton biasanya. Saya sebenarnya nak panggil Encik Fazil ni kekok sikit. Sebab biasa orang dengar sebagai orang panggil sebagai Cik Ton. Apa kata mula-mula sekali selamat datang lah ke program kita ni. Sebagai permulaannya, apa kata kalau Encik Fazil ceritakan sikit kalau kita sebut nama Cik Ton ni, ramai orang kalau kenal dia suspend dah. Maybe macam mana aku nak jumpa Cik Ton ni. Apa yang menyebabkan nama ni digeruni oleh mereka yang mengenalinya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fazil, itu nama penuh lah. Okey, nama panggilan ni Cik Ton. Okey, dia bukanlah gerun mana pun. Tapi itu orang kata itu kehidupan. Bila kita tak ada ilmu dalam pelajaran, tapi kita ada keberanian, hanya keberanian yang kita bawa dalam hidup kita untuk kita teruskan kehidupan kita. So, saya tak ada pelajaran. So, saya sekolah sampai darjah 6. Yang ada pada saya berani. So, saya gunakan keberanian saya untuk hidup. So, saya guna keberanian bila anak muda zaman dulu, zaman saya muda-muda tu, dia orang tak ada keberanian. Maksudnya bila ramai baru berani. Saya tak ramai pun boleh, ramai pun boleh. So, kehidupan saya bukanlah garang, tapi saya bawa watak tu. Watak tu kita cipta sendiri. Kita nak jadi penakut boleh, nak jadi berani boleh, tapi saya pegang watak berani. Saya pendekkan cerita, banyaknya saya langgar je. Kalau nak table talk dengan saya ni kena hati-hati. Kalau nak table talk dengan saya kena hati-hati. Saya akan terbalikkan meja. Saya dulu pencinta perang. Saya suka berperang. Saya suka bergaduh. Kalau saya tak bergaduh, saya rasa macam hari ni tak ada gaduh dengan siapa. Saya kena cari gaduh. Tapi itulah Allah, semuanya Allah aturkan. Hari ini pun Allah aturkan kehidupan saya. Tapi itulah, kalau boleh janganlah hidup macam zaman saya dulu. Kan, zaman dulu tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada media sosial. Kalau tidak orang ni, saya ni sentiasa viral kot. Apa sebenarnya yang berlaku dulu yang menyebabkan kita bercakap hari ini mengenai topik hijrah? Sejarahnya macam mana sih penglibatan dengan apa sebenarnya? Penghijrahan tu sebenarnya dah lama dah. Sebab penghijrahan tu saya dah berjanji dengan isteri saya cakap umur saya 40, saya akan stop semua. Saya akan cuci tangan sebab anak saya pun ramai. 15 orang. 15 orang tu. Oh, boleh tahan. Isteri saya 4. Oh itu lagi boleh tahan. Okey. So, kita manusia ni akan sampai satu masa dia, Allah akan jentik hati kita ni untuk terfikir tentang kembali. Mungkin atas sebab doa-doa isteri ataupun doa-doa anak-anak saya, kedua ibu bapa saya sebelum meninggal memang nak suruh saya berubah ke. Mungkin ialah masa zaman dia hidup, masa tu zaman saya terlalu nakal. Sehingga kan mak saya keluar sendiri daripada mulut dia, kamu ni anak setan. Punyalah nakal tu. Asal sebenarnya kat mana je Ustaz? Saya orang Perak. Di Perak. Untuk Gajah. Okey. Kemudian pindah ke KL? Saya tak pindah. Bapak saya askar. So, bapak saya banyak hijrah. Hijrah sana, hijrah sini. So, melekatlah kat KL. Tang saya duduk KL lah. Abang saya bersepa-sepa. Okey. Macam-macam kampung. Ya. Macam mana boleh dapat nama Cik Ton? Sebenarnya nama saya Tony. Nama tu Tony. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat nama Tony. Tapi memang nama Tony lah saya suka. Kan. So kalau saya nak pegang satu watak garang, saya kena ada satu nama yang memang saya kenalkan dekat orang, nama saya Tony.
Tony. Sampai satu tempat tu saya duduk dekat Ceras, kat situ ada 2 Tony. Kalau apa-apa terjadi, dua-dua ni akan kena panggil. So saya cakap, tak boleh lah, saya kena tukar nama lah. Saya tukar nama Cik Tun. Oh, jadi Melayu sikit lah. Melayu sikit. Okay. Dulu orang tak kenal saya, kenal nama je. Saya dulu saya gerak bila ada hal je. Dalam penglibatan sebelum ini yang menyebabkan yalah ramai yang bila saya pun hari ni saya beritahu kawan-kawan kita ni hari ni kita nak jumpa dengan Cik Ton ni. Dia orang tanya saya, betul ke? So apa yang menyebabkan daripada begitu sekali tiba-tiba terdetik hati untuk berpindah ke arah yang lebih baik? Sebelum mak saya meninggal pun, mak saya cakap, sampai bila kamu nak macam ni? Sebab yalah, saya sekolah sampai darjah 6. So kita tak ada apa-apa. Bila kita tak ada apa-apa, nak kerja apa? So saya pula ada abang. Abang saya pun nama besar juga. So saya mengambil sikit dia punya kelebihan lah dalam perjalanan hidup saya. Dia banyak menaikkan nama saya, salah satulah. Saya bawa nama tu supaya nama abang saya ni tak kotor lah. Sekarang ni kalau kita bercakap mengenai perubahan selepas berubah daripada sejarah yang mungkin kita kata sejarah yang agak berbeza sebelum ni kepada yang lebih baik. Sekarang ni apa aktiviti yang biasa dilakukan? Okey, sebelum saya berhijrah, saya ni bukan orang yang sangat tenang. Saya ni pandai baran, orang yang tak cool lah. Orang yang tak boleh sembang. Saya cepat panas. Lepas tu bila saya dah start berhijrah, ketenangan tu hadir. Betul lah kata guru saya, dia kata bila kamu start mengenal Allah, belajar mendekati diri pada Allah, kamu akan hilang semua benda-benda ni. Benda-benda ni akan hilang dalam bukan seketik satu saat. Mengambil masa, tapi dia akan hilang, dia akan hadirkan ketenangan. Tapi ketenangan tu memang susah nak dapat lah. Maksudnya kalau dulu tak ada duit, apa ni? Hari ni tak ada duit, tenang, senyum. Dengan keluarga pun jadi keluarga bahagia. Dulu jadi keluarga macam dekat zoo. Rimau asyik mengamuk je kan. So jumpa family pun biasalah. Saya hidup saya malam, siang tidur. Anak saya membesar dengan saya pun kena bapak malam. Tak ada family, orang kata bukan macam keluarga lah. Hari ni alhamdulillah Allah hadirkan suami lah sebenarnya kot pada isi-isi saya kot, yang menangis, yang menintis, berdoa kan. So saya menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang imam, seorang guru pada anak, mengajar. Alhamdulillah. Benda yang kita tak pernah doa pun benda ni, tapi Allah hadirkan. Kadang terfikir besarnya, orang kata keajaiban yang kita tak pernah fikir benda-benda yang akan berlaku. Saya dengar juga cerita-cerita mengenai banyak aktiviti kebajikan yang Cik Fazil lakukan dari segi membantu masyarakat, menjaga kawan-kawan, orang-orang yang berada di keliling. Apa lagi aktiviti-aktiviti kebajikan yang selalu dilakukan? Dalam penghijrahan saya, first kali saya buat pengurusan jenazah. Pernah saya ambil dalam masa 2 tahun sebelum PKP. Lepas tu saya bantu ustaz untuk mendapatkan van jenazah. Alhamdulillah saya dapat bantu 3 van jenazah dan saya bagi juga kepada NGO di Taiping. Ada 1 van jenazah ni tengah dalam proses, insya-Allah dah siap. Ada sedikit problem, akan buat penyerahan. Lepas tu ada buat kebajikan untuk masa sebelum masa PKP. Dan bawah saya pun ada 42 NGO. 42 NGO ni aktif yang saya gerakkan untuk membantu. 42 NGO membantu untuk apa tu? Untuk apa contoh aktiviti yang dilakukan? Aktiviti diorang lebih kepada kebajikan lah kebanyakan. Kita tukarkan kita punya pergerakan. Dulu pergerakan kita lebih pada menyusahkan orang. Hari ni kita membantu orang. Bila kita berubah ni, orang menilai kita sama. Tapi nilai manusia tu tak penting. Yang kita nak Allah nilai je. Kan kita ni dah kena harmoni, jangan cakap lah. Kena maki harmoni, jangan fikir. Tu manusia tu normal. Saya tak, dalam penghijrahan saya, first saya buang kata-kata manusia. Itu pesan guru saya, dia kata, kata-kata manusia jangan ambil tahu. Sebab nanti kau akan kembali. Baik aku jadi jahat. Baik pun macam ni. So kata-kata manusia kau buang je. Jangan fikir. Kalau orang komen kat Instagram ke, DM ke, delete, buang. Ambil cara mudah. Buang-buang, tenangkan jiwa. Itu antara perkara yang saya rasa menarik komen ya. Dan selepas ini nanti kita akan berbual sedikit mengenai budaya yang ada dalam masyarakat kita sekarang. Tapi sebelum itu saya rasa mungkin sesuai kalau kita rehat sekejap. Dan selepas ini kita akan balik membincangkan mengenai suasana semasa mengenai kerja-kerja kebajikan dilakukan. Dan saya minat sangat tadi bila sebut mengenai komen-komen yang dibagi terutama dalam media sosial. Tapi lepas ni kita sambung balik.
Dan kita kembali dalam rancangan bersama Wan Saiful. Hari ini kita duduk berbual dengan saudara Fazil Muhammad Dali atau lebih dikenali sebagai Cik Ton. Tadi masa kita sembang tadi, kita bercakap mengenai perubahan, berhijrah daripada zaman yang sebelumnya berbeza kepada sekarang yang lebih baik. Saya tertarik komen yang Cik Fazil sebut tadi mengenai pandangan-pandangan yang disuarakan oleh orang ramai. Masa berubah tu kawan-kawan dulu tak kata apa-apa. Dalam perhijrahan ni, jangan kata kawan-kawan, keluarga, adik-beradik pun akan kata kawan-kawan ni siap main betting. Tapi kita kena ambil benda yang mudah aja. Kita anggap itu kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, kita tak boleh jadi, saya tak akan sampai tahap macam ni. Tapi alhamdulillah, bila saya kuat, kawan-kawan saya banyak ikut. Saya keluar tabligh, ramai ikut. Lebih dahsyat daripada saya. Lebih, orang kata lebih hardcore. Keluar 4 bulan, 40 hari, setahun. Dia mujahadah. Lagi dahsyat daripada saya. Saya ni sikit-sikit je. Tapi itulah, bila kita sebagai, saya nak kata ketua tu taklah mungkin saya sebagai ketua daripada grup saya. Itu contohlah sebenarnya. Kalau kita bawa arah keburukan, keburukanlah dia akan ikut. Tapi kalau kita bawa ke arah kebaikan, akan ada. Jadi maksudnya mula-mula dulu memang ada yang mempermain-mainkan, ada yang tak confident, ada. Bini saya, betul ke tu? Betul ke semayang? Kan ambil semayang. Biasalah, kita tak pernah buat. Saya semayang tu, saya belajar semayang dalam lokap. Sebelum ni saya tak pernah semayang pun. Bini saya suruh semayang, tak apalah kau semayang dulu. Doakan aku je, dia cakap kan. Tapi alhamdulillah, hari ni saya dah boleh jadi, macam saya cakap tadilah, saya jadi imam pada keluarga saya. Itulah kelebihan dia, Allah bagi, Allah ganti. Allah ganti keseronokan tu bila kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Itulah kelebihan yang saya rasa macam saya dah tak nak dah kejahatan ni. Tak seronok sebenarnya, melalaikan kita. Dalam usaha saya dalam sini, kalau saya ambil lagi keseronokan tu, mungkin kematian lagi tak tahulah macam mana kan. Bila Encik Fazil sebut masa mula-mula keluar dengan jemaah tabligh, ini pengalaman kita lebih kurang sama. Saya pun mula kenal agama lah lebih kurang yang masa sekolah menengah. Dan masa tu tingkatan 4. Masa tu mula dengan keluar 3 hari ikut tabligh di Dengkil. Masa ada perhimpunan. Besar perhimpunannya. Lepas tu saya mula tolong-tolong buat masjid di Seri Petaling. Lepas tu saya biasakan diri kan masjid Seri Petaling tu, dan kemudian saya biasakan diri sikit untuk pergi ke Masjid India. Kadang-kadang orang tabligh datang kan. Jadi pengalaman dengan tabligh ni memang menarik. Berapa lama ikut tabligh dulu? Saya start berhijrah memang dengan tabligh lah. Dia membawa saya kepada agama lah. Dulu kita lebih kepada dunia. Tapi bila kita keluar untuk agama, saya keluar dengan dia orang, suasana dia macam kita duduk madrasah. Sibuk kita untuk agama, tak ada untuk dunia. Rasa lain, sangat berbeza. Berbeza dia apa? Kita dah start dekatkan diri dengan Quran, startkan diri kita tak apa orang kata cukup waktu solat. Lepas tu ada bayan. Dia bagi kekuatan jiwa, hati kita kuat. Maksudnya dia tarik kita ni bukan dengan sentap, dengan kelembutan. Kita bawa agama dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Agama ni sebenarnya kalau kita dekat dengan dia, dia memang macam kita duduk dalam dunia yang lain lah. Bukan dunia asal lah, asal yang saya lalui satu ketika dulu lah. Sangat berbeza. Dan tambah lagi dengan latihan yang kita dapat, dengan pengalaman tabligh, ajak orang pergi masjid semayang. Betul. Kita ajak orang keluar dakwah. Ajak orang kepada agama. Tapi memanglah itu normal. Kena ludah. Tapi itu ujian kita. Allah memang uji kita, bukan Allah uji orang tu untuk buat sesuatu pada kita, nak tengok kita. Bukan nak tengok orang tu. Tapi Allah nak uji kita sebenarnya. Satu ketika dulu kau baran kan, kau panas baran kan. Kau nak jadi rimau. Hari ni aku nak hantar orang ni buat sesuatu pada kau. Saya pernah kena hamun. Tapi saya senyum. Bini saya cakap, "Saya kenapa jadi macam ni?" Tak nak lah, saya cakap kan. Tak nak layan, saya cakap. Kalau saya layan teruk. Kalau aku layan, mungkin aku tak boleh bahagikan kau mungkin 2 tahun lagi sebab aku mungkin duduk kat dalam. Itu antara cabaran-cabarannya. Cabaran banyak tu. Kalau nak ikut cabaran dahsyat. Allah hantar keburukan kita dulu dekat orang untuk uji kita. Macam-macam orang. Jadi sebenarnya pengajaran sebenarnya yang paling elok sekali kita jangan buat jahat ke orang lah. Jahat tu orang kata ujian lah. Memang manusia ni memang pendosa, memang akan buat jahat. Tak banyak pun sikit, mesti akan buat. Kan? Kalau tak tipu satu hari, dia akan nak tipu sikit lah. Tapi awal-awal tadi
Encik Fazil ada sebut mengenai bagaimana komen-komen yang negatif zaman media sosial sekarang ni. Orang bagi komen macam-macam, hantar DM-nya, komen dalam Facebook-nya. Apa pandangan Cik Fazil mengenai budaya yang ada dalam masyarakat kita dalam media sosial ni? Sebenarnya itu normal dah tu. Buat apa kita nak berpantun dengan orang? Sedangkan orang yang berpantun dengan kita pun kita tak kenal. Kalau tengok dia punya profil bukan orang, entah siapa entah. Kadang-kadang hari ni ramai orang nak jadi bagus dalam media sosial. Semua dalam media sosial. Nak jadi tokoh agama pun dalam media sosial, nak jadi tokoh perang pun dalam media sosial, nak jadi tokoh politik pun dalam media sosial. Dia netizen kita ni dia boleh pegang semua bidang. Dia tengok bidang lah, dia tengok isu. Kalau isu perang dia jadilah general. Dia boleh jadi macam-macam. Kalau politik dia jadilah. Dia lah ketua pemuda, dia lah ni semua, dia tahu. So kita jangan layan sebenarnya. Kita layan pening. Tapi macam mana agaknya kita boleh sampai ke budaya macam tu dalam masyarakat kita? Budaya orang Melayu ni bukan budaya macam tu. Tapi itu yang jadi kat kita sekarang. Sebenarnya kita yang ajar. Kita yang buat untuk netizen kita hentam kita. Hari ini politik kita hari ni tengoklah semua macam sampai anak pun tak kenal mak. Kejap-kejap tukar mak, kita dipegang oleh macam-macam watak. Manusia ni macam-macam watak dia. Ya, kita bercakap mengenai budaya dalam media sosial ni. Apa yang kita perlu buat agaknya? Selain pada macam kita personal kita boleh ignore. Betul. Tapi lagi kita biar dan dia berterusan, budaya masyarakat ni jadi macam mana? Dia sebenarnya dia ni rindu kasih sayang kita. Tu je. Dekat dengan dia orang, insya-Allah takkan wujud benda-benda ni. Kan? Jangan hukum dia orang, jangan hentam dia orang. Dekat dengan dia orang, pergi pada dia orang. Dia orang rindu kasih sayang kita. Kalau kita mak ayah dia, kita kena tunjuk kasih sayang kita, rindu kita kepada dia, sayang kita pada dia. Tu je sebenarnya. Sebabkan kita jauhkan diri kita pada dia, dia makilah kita. Darah daging pun boleh marah mak, darah daging pun boleh buang mak. Kerana apa? Ya. Dan itu satu lagi cabaran dalam masyarakat kita sekarang. Saya rasa selepas ni saya nak pergi lebih mendalam sikit mengenai yang Cik Fazil komen mengenai itulah persekitaran politik kita sekarang. Saya pun minat topik politik ni. Jadi yang tu lepas ni insya-Allah. Dan kita sambung selepas kita rehat sebentar. Ya, kita kembali ke rancangan bersama Wan Saiful dan hari ini kita berbual dengan Encik Fazil Mat Dali ataupun lebih dikenali sebagai ayah Cik Ton. Tadi kita dah sembang sikit dan dah ada disentuh sikit, Encik Fazil ada sentuh mengenai dunia politik kita, suasana politik kita hari ini. Saya tertarik jugalah dengan topik ni, saya pun terlibat dengan politik ni. Jadi, apa pengalaman Encik Fazil sebenarnya dalam relationship hubungan dengan dunia politik? Datuk orang politik? Setakat ni lah. Datuk pernah guna orang untuk politik Datuk tak? Taklah banyak sangat. Sama lah macam saya. Macam itulah kehidupan orang politik. Dia akan menggunakan orang untuk politik. Untuk naikkan dia dalam politik. Politik ni normal lah. Kalau kita kata kotor, dia kata tak. Tapi sebenarnya memanglah kotor. Politik. Mana tak kotor? Saya pernah buat kerja politik. Saya pernah buat kerja kotor untuk orang politik. Batalkan mesyuarat. Baling kursi, baling meja. Tapi tak ada apa pun. Yang duduk atas kursi dia. Yang kita sistem sini kat sama. Dipakai, diguna seperti macam cekedis lah. Lepas makan buang lah sampah kan. Tapi hari ni janganlah guna kita macam sampah. Pasal kita dah boleh berfikir. Rakyat hari ni dah boleh berfikir. Jangan ajar rakyat macam mengajar rakyat macam sampah. Bila rakyat dah pandai guna, dah pandai berfikir, susah. Sebab tu hari ni kalau Datuk nampak politik hari ni tak dihormati oleh rakyat sebab apa? Orang politik ajar rakyat itu sendiri. Memberontak, menghentam. Dulu mana ada orang kutuk? Jarang. Betul tak? Hari ni nampak tak? Relax je orang update gambar-gambar, video-video, edit-edit bukan-bukan. Sebab hormat tu dah tak ada. Kerana apa? Mereka tak respect kita. Tak respect rakyat. Mereka buat rakyat ni seumpama anak tiri. Time nak, anak betul. Time tak nak, ditirikan. Yang dia sanjung, orang kiri kanan dia. Pernah ke dia jumpa kita? Dia kenal ke berapa ramai penyokong-penyokong dia? Yang tak suk dengan dia. Yang menangis untuk dia. Kan? Yang fight sama parti.
Kena sokong Datuk ni, Datuk ni. Datuk ni bagus. Datuk ni pejuang agama. Hakikatnya, pejuang ke? Tanya je. Ini sekarang ramai yang makin kurang percaya dengan orang politik. Ramai yang, yalah kalau kita tengok, terutama sekali dalam macam kita sembang masa media sosial tadi, masuk topik politik je, letih nak melayan tu. Jadi macam mana kita nak ubah, bawa balik budaya politik yang berbentuk khidmat, politik yang prihatin, politik yang ada adabnya, hubungan silaturahim tidak diputuskan. Macam mana kita nak buat tu? Pemimpin yang diangkat tu kena turun padang. Kena mesra dengan kita. Kena jumpa. Jangan sibuk waktu ada kuasa. Masa tak ada kuasa, okey je menuntik tarik. Okey je salam-salam kita kan. Kena turun lah. Sebulan 4 kali. Kan, bukan jauh. Kan, tak ada masalah pun. Orang kampung ni mudah je dibeli. Kalau ikut-ikut kan sangat mudah je. Kan, janji lebih kurang je, dah senyum lah. Janji manis semua. itu yang bahaya tu. Kadang-kadang, yalah, macam Encik Fazil sebut tadi, sebelum pemilihan, sebelum pilihan raya, wah, memang laju sungguh turun. Lepas tu hilang. Dan ini menyebabkan orang hilang hormat. Masa nak pilihan raya tu, kan, hari ni tak ada. Kan, turun masuk kampung, masuk sawah, masuk penang, angkat. Tunjuknya mesra rakyat. Hari ni tak ada. Tapi ada juga dia berlakon depan untuk masuk video Facebook je. Ada. Betul-betul tak buat pun. Tak ada. Benda tu sama je watak tu. Tak ubah, tak ada ubah. Tak ubah. Kita kena ada perubahan baru yang anak muda nak. Yang anak muda nak, yang anak muda rasa selesa dengan politik hari ni. Politik hari ni pun, orang politik pun tak selesa dengan dia orang. Sedangkan dia dah lantik dah. Besok dah jadi lain. Hari ni dah pilih dah, besok jadi lain. Apa yang dia nak sebenarnya? Kan? Kalau nak memimpin. Jangan dipimpin. Bila ada kuasa, kena guna kuasa. Bila tak ada kuasa, janganlah guna kuasa dah. Dah tak ada kuasa, cakap pun tak guna, orang tak pandang. Tapi ada juga orang politik yang dulu masa ada kuasa, dia buat macam-macam lain. Sekarang bila dah tak ada kuasa ni, dia jadi pandai daripada semua orang pula. Datuk Najib pun hari-hari main Facebook. Kan? Saya tak nak sebut nama asalnya. Hari-hari update. Kan, ramai pemimpin yang tak ada kuasa hari ni update. Rajin. Kan, update Facebook, mesra rakyat, keluar sana, keluar sini. Sebab tak ada kuasa. Cuba ada kuasa. Kan? Dia tak keluar dengan kita. Kan? Tapi ini yang kadang-kadang merisaukan saya juga. Yang mana pengaruh ni seolah-olah dibentuk melalui media sosial sampai sejarah-sejarah lama orang terlupa. Betul. Diajar tu. Sebenarnya jangan ajar anak. Jangan ajar anak dalam budaya kasar. Bila kau didik anak kau dengan kekasaran, kekasaran akan dapat. Kalau kau didik anak kau dengan adab, kau dapat adab. Kalau kau didik anak kau dengan menghormati, dapatlah menghormati. Itu je didikan. Siapa pemimpin kita? Itulah. Dia kena mendidik keluarga dia. Kalau dia nak keluarga dia menghormati dia, dia kena tegas lah. Hari ni dalam dia orang punya family pun tak tegas. Tak payah tengok dalam politik, tengok dalam dewan lah. Kan, kita bukan pergi zoo tu. Kan, kita bukan tengok wayang. Ya, tapi zoo tutup PKP. Kadang-kadang buka channel parlimen pun okey dah. Channel parlimen. Kan, macam saya dulu suka tengok. Hari ni saya tak suka tengok. Tak tahu apa benda yang dia nak cuba nak bentang, nak perjuangkan, apa yang nak sampaikan. Kita tak faham. Bila sini nak sampaikan, sana dah hentam. Tak sampailah dekat kita. Yeah. Kita tengok dia orang bertekak. Dan saya rasa poin ni amat penting untuk orang politik kita dengar dan hayati. Sebab selagi mana orang politik di atas ni bergaduh tak habis-habis, rakyat di bawah akan rasa frust, akan rasa meluat. Betul. Sebab bilalah nak habis bergaduhnya. Orang tengah susah dengan PKP-nya, dengan COVID-nya, hilang kerjanya, hilang pendapatannya. Yang atas bergaduh nak kuasa. Tapi yang menariknya bagi saya, sekarang ni ada juga satu generasi yang mungkin baru dalam dunia politik dan masuk dalam dunia politik untuk serve, untuk berkhidmat. Pandangan Encik Fazil, macam mana agaknya untuk kita tonjolkan orang-orang baru ni, mungkin tak ada sejarah berpuluh tahun macam orang-orang lama. Saya kadang-kadang tengok orang lama ni, dia orang dah bermasalah pada dulu, sekarang buat masalah lagi. Jadi kita ni macam mana kita nak tonjolkan diri supaya budaya baru dapat ditanam? Politik ni kan dia ajak grup dia je. Kan? Dia orang dia je. Sebenarnya ada lagi tinggi. Ada lagi bagus sebenarnya. Suara dia orang lagi dahsyat-dahsyat. Pendapat dia orang lagi dahsyat-dahsyat. Tapi kerana apa? Halangan tu. Nak jumpa pun susah. Nak jumpa bukan kata susah. Kan? Berapa orang kita nak kena jawab? Kau nak jumpa sebab apa? Ada apa kelebihan? Guna kelebihan orang 70-an, 90-an. Sama je. Same menari cacar je lah.
Kan? Hari ni kita kena ada bagi peluang pada anak muda. Anak muda hari ni dah boleh debat, dah boleh bagi pendapat, dah boleh bercerita, dah boleh orang kata nak bagi semangat pada anak muda kan. Gunalah dia orang. Asyik orang yang sama, boring tau. Kan? Ya, Betul tak? ya. Dan saya rasa yang lapis-lapis kita ni, kita umur sama je lebih sama, kurangnya. Walaupun saya nampak macam baru lepas STPM, kemudian Cik Fazil pula dengan badan tegap ya. Jadi tetapi umur lebih kurang sama. Saya rasa generasi kita ni pun sebenarnya banyak yang nak menabur khidmat dan nak menabur jasa. Tapi itulah budaya sekarang. Rakyat ni pun pandai sebenarnya untuk berpolitik, tapi peluang tu tak ada. Dia memang politik ni dia dah start dah. Engkau, anak engkau, cucu engkau, atuk engkau, nenek engkau, semua nenek engkau lah. Adik-adik engkau lah. Tak ada orang lain dah. Kan? Mana ada generasi muda kalau Datuk tengok. Kalau ada pun dalam satu je lah. Satu, kalau ada parti baru lagi. Kan? Sebenarnya parti yang kuat tu kita kena guna. Macam UMNO kan. Katakanlah UMNO ataupun Bersatu yang kuat. Kena carilah generasi yang muda. Lahirkan generasi muda. Kenapa DAP boleh lahirkan generasi dia lagi dahsyat? Tengok tiap kali pilihan raya, orang lain. Tiap kali ni orang lain. Kenapa? Dia bagi peluang. Kita kena ingat, kita merancang, walaupun kita ada kemenangan, musuh kita merancang untuk menikam kita lagi. Jangan kita seronok dengan kedudukan kita. Perancangan musuh kita tak tahu. Apa yang dirancang, strategi dia kita tak tahu. Kita ni, anak-anak bangsa yang Melayu kita ni, makin lama makin mundur. Bangsa lain akan naik. Ya. Dan lepas tu diancam dengan perpecahan pula tu. Berpecah pada parti-parti kecil-kecil semua ni. Jadi ini benda yang saya rasa kita kena bimbang. Tapi mungkin sebagai penutupnya, mungkin Encik Fazil boleh bagi sedikit nasihat, pandangan, terutama kepada generasi di luar sana. Saya rasa nasihat tadi kepada orang politik tu jelas. Turun padang, jangan lupa orang yang tolong. Tapi secara umumnya nasihat Encik Fazil macam mana? Sebenarnya bagi saya anak muda hari inilah, dia kena daftar sebagai pengundi. Kerana itulah kekuatan rakyat, itulah kekuatan kita. Kekuatan agama, bangsa lain, dia galakkan. Muda-muda dia galakkan daftar. Daftar tu apa? Kuasa. Daftar itulah kuasa. Kalau kau tak daftar, kau tak ada kuasa. Kau tak boleh mengundi pun walaupun umur kau 40 tahun. Galakkan budak-budak kita daftar. Anak-anak muda kena daftar. Bila dah boleh daftar. Itulah kekuatan kita. Kalau tidak, sayanglah tu. Kan? Ya. Kita perjuang. Tapi kita tak berdaftar. Perjuang kita daripada jauh je. Ya. Dan akhirnya tidak boleh diterjemahkan kepada proses buat keputusan. Yes. Kita dah nak buat keputusan tapi kita tak daftar, rugi lah. Itu memang cabaran dari segi nak memastikan pendaftaran. Dan saya rasa nanti mungkin kalau ada kelapangan kita buat kempen sama-sama untuk memastikan bahawa pendaftaran pengundi ini dapat dijalankan. Itulah CJ kelahiran kita tu. Ya. Ya, itu punca kuasa dia. Ya, itulah kuasa kita. Anak muda ni kena daftar baru ada kuasa. Ya. Jangan besok bangsa lain ada kuasa, kita tak ada kuasa sebab kuasa dia mengundi. Dia boleh lantik Ameng ni jadi dia punya ketua. Dia boleh undi orang ni, kita tak boleh. Ya. Dan itu saya rasa satu pandangan yang penting, satu nasihat yang baik kepada semua yang menonton di luar sana. Saya rasa kuasa mengundi ni satu perkara penting. Ramai orang semangat nak buat perubahan. Tiba-tiba mengundi tak daftar. Tak menjadi ke mana. Kalau Datuk perasan, kalau pilihan raya tak ramai anak muda pergi mengundi. Ramainya orang tua-tua je. Bayi-bayi saya je. Orang macam kita je. Anak-anak muda bawa... Tapi kita taklah tua sangat. Kita handsome. Tapi saya dah tua tu. Sebab dah 4. Kota dah penuh. Tak boleh dah. Tua dah. Ya. Saya okey lagi. Dia kena. Kita anak muda ni kena galakkan. Kalau kita tak galakkan, memang kita kena untuk agama, bangsa dan negara. Tapi kalau kita tak ada kunci dia, agama, bangsa, negara akan hilang. Ya. Generasi akan datang tak tahu. Ya, saya rasa itu pandangan yang baik untuk kita menutup perbualan kita pada hari ini. Saya ucap terima kasih banyak kepada Encik Fazil atau lebih dikenali sebagai ayah Cik Ton. Seorang tokoh yang dikenali dalam dunia kebajikan sekarang dengan sejarah yang panjang, dengan berbagai ilmu yang dikongsi tadi. Saya ucap terima kasih banyak atas kesediaan hadir dalam program bersama Wan Saiful pada kali ini. Dan kepada tuan-tuan, saudara-saudari yang menonton di luar sana, saya rasa kalau sekiranya ada sebarang cadangan, kalau sekiranya ada sebarang input, sebarang pandangan yang nak diberikan untuk mengenai tajuk-tajuk akan datang ataupun mengenai tokoh-tokoh yang boleh kita jemput, sila bagi pandangan di ruangan komen untuk kita pertimbangkan satu masa nanti insya-Allah. Sehingga di situ sahaja perbualan kita untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi